Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asbahihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kita muka surat 25, peringatan bagi anak-anak. Jirim itu ialah benda yang bertempat dengan bawa diri sendirinya. Dikatakan bahasa Arab mutahayyiz binafsihi, yakni benda yang bertempat dengan dirinya. InsyaAllah kita nak sambung ni masih perbincangan mengenai mustahilnya Allah Subhanahu Wa Taala bertempat. Allah dia yang jadikan tempat, dia tak hajat kepada tempat. Allah bukan jirim, bukan arad. Allah yang jadikan jirim dan arad. Jirim yang dia nak bagi takrif, kalau asal bahasa Arab dia ialah ma yamla'ul faragh ataupun maujudun yamla'ul faragh. Benda maujud, setiap benda ada yang mengisi ruang, yang dia occupy space, itu dipanggil jirim. Allah Ta'ala maujudun, bila makan dia ada dengan tak kait pada tempat. Kana Allahu alam yakun syai'un mahu, Allah Ta'ala dia memang ada. Masa ada dia tu lam yakun syai'un mahu, tak ada apa pun berserta dengan dia. Dia dalam keadaan ilah, maujud tu wahdahu la syarikalah, bertunggalan, tak ada sekutu dengan dia. Jadi tempat adalah makhluk, bukan Allah ada dengan ada dia ada bertempat. Faham kata ada Allah ada bertempat, keluar daripada jalan Islam. Pasal siapa dia duk ajar kata Allah ada bertempat? Bahkan ada orang datang muskil, dia kata macam mana Allah Ta'ala ada tapi dia ada tak bertempat? La, astagfirullah. Orang yang bercakap macam tu, dia yang duk menentang falsafah ni, tapi dia yang buat falsafah tu. Kelakar sikit. Dia tak setuju dengan sifat 20. Dia kata ngaji sifat 20 ni ngaji falsafah. Tapi dia yang reka falsafah tu lagi sesat daripada, tak tahu nak kata sifat 20 kan sesat, sifat 20 betul kan. Memang ada kaedah-kaedah akliyah yang dipakai, yang diajar. Yang memang dia ajar pun kaedah burhanul akli. Dia menentang falsafah. Kononnya dia kata sifat 20 ni adalah falsafah, tapi dia buat falsafah, dia cerita balik ayat Quran untuk membuktikan bahawasanya fahaman dia tu betul, fahaman Wahabi dia tu betul. Dia kata Allah Ta'ala ada. Macam mana boleh Allah Ta'ala ada tapi Allah Ta'ala tak bertempat? Dia pula mereka kaedah tu pelik. Tak payah sebutlah nama. Nak tahu nama PM tepi. Pelik dia dengar. Tuan-tuan kalau rajin dengar buat-buat tu syarah dalam bab-bab Ar-Rahman ala arsyis istawa, jumpalah pahaman-pahaman demo tu. Dia boleh kata begitu. Sedangkan mustahil Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam tempat. Dia memang ada, tapi dia tak hajat pada tempat. Wa huwa ghaniyun 'anil 'alamin. Dia tak hajat daripada sekalian alam ni. Bahkan semua makhluk ni lah yang berhajat pada Allah Ta'ala. Sebut dah yang lepas, usul kita dalam akidah adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni usul akidah. Antara mana la ilaha illallah la mustaghniyan kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Dia tak hajat pada satu, semua makhluk mesti berhajat kepada dia. Oh, tekan tu. Dia tak hajat pada sesuatu. Yang berhajat ni makhluk. Antara yang berhajat ke Allah Ta'ala tempat. Bukan Allah ada dengan bertempat. Tempat yang berhajat pada Allah Ta'ala.
Baik. Jadi yang tu yang dia nak bagi penjelasan. Kalau kita tak bisa dengar apa takrif jirim, apa takrif arad, kena kenal sikit jirim dan arad. Pasal kaedah kita macam mana disebut oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ni, tak ada jalan kita nak mengenal Allah Ta'ala melainkan dengan mengenal makhluk. Dengar elok ayat tu. Pasal Allah kita tak boleh nak kenal direct dari sudut apa Allah, siapa Allah. Mana nak boleh? Kaedah kita nak mengenal Allah dengan tengok makhluk, kenal kita Allah Ta'ala. Pasal makhluk adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Yang tu pun sipir besar tu. Makhluk adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Kita ni hasil daripada Allah buat kita. Jadi jalan kita nak mengenal dia adalah kena kenal kita siapa. Satu, kenal kita siapa, kita mengiktiraf kita siapa, mengaku kita siapa. Dengan itu kita tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat tak sepatutnya. Dengan kita lihat makhluk, kita kenal khalik makhluk. Itu prinsip. Itu CP. Quran pun sebut macam-macam tempat untuk menunjukkan wahdaniyah Allah Ta'ala. Yang kata Allah ni wahid. Yang atas kaedah bahasalah kita bicara bab wujud, dialah yang wujud, yang wahdahu la syarikalah. Asal makhluk semua tak wujud. Jadi bila semua makhluk tak wujud ni, makhluk ni kasrah, makhluk ni banyak, Allah wahdah. Jadi semua makhluk yang banyak ni nak dalil ke siapa? Dalil ke Allah. Pasal makhluk adalah natijah daripada af'al Allah Ta'ala. Allah buat kita. Jadi kita ni adalah asar daripada af'al Allah Ta'ala. Kesan ataupun natijah daripada apa Allah Ta'ala buat kat kita. Jadi tengok diri kita, apa ni? Allah cipta aku, Allah bagi ada aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi lihat aku, Allah bagi mendengar aku. Bukan bila tengok kita ni ada tempat, Allah pun ada tempat. Kita ada mata, Allah ada mata. Ini kaedah siapa aja. Kita ada tangan, Allah ada tangan. Oi, silap. Bahkan Allah di atas kata apa yang ada kita bertangan, kita berjuzuk, kita anggota. Allah mustahil berjuzuk anggota. Di atas faham ahadiyah pada Allah Ta'ala, faham wahidiyah Allah Ta'ala. Dengan mana la yaqbalul qismah aw ta'addud. Dia takkan ada berbilang, zat dia takkan berbilang, dan zat dia tidak akan terdiri daripada, walaupun dia satu, yang zat dia tu cantuman daripada benda yang berbilang-bilang. Ada muka, ada mata, ada tangan. Itu menafikan ahadiyah Allah Ta'ala. Sedangkan kul huwallahu ahad. Begitu juga kalau kata ada dua, satu lagi Tuhan, itu menafikan wahidiyah Allah Ta'ala. La tattakhidhu ilahain itsnain. Ada sadiyah itsnain, yang kedua daripada dua. Mustahil Allah Ta'ala macam tu. Allah wahid. Wahid nak menunjukkan tak ada ta'addud. Dia ahad, nak menunjukkan la yaqbalul qismah. Maksudnya mustahil ada muka, ada tangan. Maksud apa? Itu menunjukkan dia yaqbalul qismah, dia qabulul qismah. Faham tak itu kan? Boleh kan? Ni walaupun satu, dia ada kepala, ada ekor, ada tempat mengepit, walaupun satu. Allah Ta'ala satu, bukan macam mana satu makhluk. Dengan mana dia satu, tapi dia ada muka, dia ada tangan yang layaknya. Kan dah tak layak lah tu. Jadi antara kaedah kita nak mengenal Allah Ta'ala ni, kena kenal makhluk. Makhluk tu apa? Bagi faham tu. Jadi makhluk ni dua benda besar yang disebut, jirim, arad. Mana-mana makhluk adalah jirim, arad. Atau bahasa istilah yang selalu kita pakai, jirim ni apa, arad ni apa. Kalau dah faham istilah tu, forward kan dia, cuma tukar istilah. Jirim ni zat, arad adalah sifat. Sama je dari segi mana, cuma atas kaedah kita belajar berakidah supaya jangan bercelaru antara zat Allah dan zat makhluk. Diistilahkan kat makhluk ni jirim, arad. Kita ambil arad dulu. Arad sifat, dia mesti berhajat kat zat. Pasal sifat tak boleh berdiri dengan sendiri. Sifat dia mesti berdiri di zat, barulah sifat boleh ada. Pasal sifat dia tabi', zat matbu'.
Khas kita ngaji tauhid ada bab-bab yang bahas macam tu kan. Sifat dia ta'addud, dia banyak kan. Dia kasrah. Zat nisbah sifat yang ada di zat walaupun sifat banyak, zat satu je. Asal nak sebut ialah sifat dia mesti berdiri di zat. Zat atas kita bicara makhluk, zat makhluk nama dia arad. Zat Allah dia tak hajat pada apa-apa, bahkan dia sedia wujud. Itu zat Allah. Dia wujud dia hakiki, wujud yang qidam, wujud dia wujud yang baqa. Makhluk dia bukan sedia wujud, dia wujud dengan diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dia wujud dengan bertempat, dia wujud dengan ada masa, dia wujud dengan terdiri daripada jirim. Tu istilah tu. Satu, ulama kita tak gunakan zat kepada makhluk. Apa? Makhluk jirim. Tak guna istilah zat pasal nanti akan dia celaru, faham? Supaya jangan celaru tu. Satu buat istilah. Ulama kita dia pandai jaga apa benda yang menyebabkan kita boleh murni faham kepada Allah Ta'ala, dan supaya jangan tersilap kepada Allah Ta'ala, dia reka istilah. Itu kita jumpa apa ilmu pun istilah fa'il, maf'ul, maf'ulun bih, maf'ul mutlaq, maf'ul ajli. Ini adalah istilah-istilah rekaan ulama. Tajwid pun asal mana ada istilah apa tajwid. Dia boleh reka nun mati, mim mati, ikhfa, idgham, iqlab, mutamasilai, mutajanisai, mutakabir, mutaqaribain, ada yang saghir, ada kabir, ada izhar mutlak, izhar syafawi. Apa pasal ni ada reka ni? Pasal memudahkan kita faham supaya jangan bercampur aduk, jangan bercelaru. Ingat dobit Allah Ta'ala bagi kita kecerdikan akal untuk dengan tu kita boleh mengenal pasti sesuatu dengan tepatnya, khasnya. Nak kenal Allah Ta'ala dengan tepatnya, jangan ada silap faham ke Allah Ta'ala. Itu yang kena faham dan kenal istilah jirim arad. Jadi arad sifat yang ada di jirim. Jirim lah tu yang dia sebut. Jirim ni dia maujud, yamlaul faragh. Dia lah benda ada yang kewujudan dia akan occupy space, dia akan memenuhi ruang, dia akan ada tempat yang dia mesti berada di tempat itu. Itu makhluk, bukan Allah Ta'ala. Allah yang jadi makhluk dengan spesifikasi macam tu. Makhluk mesti ada ruang, makhluk mesti ada tempat, makhluk mesti ada di tempat-tempat sesuatu. Dia mesti tahayyuz fil makan. Itu dia sebut istilah tu. Itu yang dia kata jirim itu ialah benda. Dia mesti ada ain, bawa panggil jirim. Sekalipun ain tu kecil, tak boleh tengok, macam virus. Sebut bila zaman-zaman virus ni, virus lah macam virus. Virus tu walaupun nama virus satu, contoh satu tu ada kepala, ada ekor, ada badan, ada kaki, ada tangan, ada jantung, ada nyawa. Maksudnya apa? Dia makhluk, dia haiwan saghir. Itu istilah-istilah ulama lah kan. Bahas dalam kitab-kitab ulama kita, ada satu kitab khas disebut nama dia Hayatul Hayawan. Bahas benda-benda macam tu. Dalam kitab lama, bahas lama lah, kita tak kenal. Ahli-ahli sains daripada kitab ulama kita lah, dia explore. Dia kata virus ni haiwan saghirah. Dia saghirah jiddan, saghirah jiddan, kecil sungguh. Dan dia haiwan. Pasal dia boleh membiak, dia boleh cuma cara pembiakan dia lainlah daripada tu, tapi dia ada makanan dia, ada imunisasi dia. Ada apa nak sebut? Dia boleh menyawa, dia boleh membiak, dia boleh membesar. Dia apa? Dia ada kepala, dia ada kaki. Dia ada boleh ada aktiviti dia macam mana haiwan. Dia boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Itu haiwan. Jadi asal nak sebut virus, dia jirim. Pasal kewujudan dia mesti occupy space. Hatta tadi pun kita ada sebut, kalau kita sebut memori apa, walaupun gambar, walaupun suara masuk dalam micro SD apa kan, dia lama-lama dia akan penuh kan. Pasal apa penuh? Dia occupy space.
dia akan mengisi ruang. Dia mengisi ruang. Walaupun sekecil-kecil perkara. Jirim ni ialah benda yang bertempat. Dia bertempat. Dia occupy space. Bunyi orang putih tu kok sedap sikit. Kalau tak faham orang putih tu, diam aja. Dengan bawa diri sendiri. Istilah bawa diri sendiri ni maksudnya dia mengisi ruang dengan cara dia, mengikut. Kalau kait dengan bab ketuhanan, Allah yang bagi jadi. Jirim tu dengan bentuk macam tu, struktur macam tu, keupayaan macam tu, bagi sifat macam tu, yang dia ada ciri-ciri dia tersendiri, yang Allah Ta'ala bagi jadi dia, jirim tu. Itu yang digunakan bahasa benda yang bertempat dengan bawa diri sendiri. Maksud bawa diri sendiri ni, dia tak perlu benda lain. Macam mana sebut macam tu, bawa diri sendiri ni. Asal ta'rif arad jirim ni, dia mawjudun la yamlaul faragh, yang dia qaim bi nafsih. Qaim bi nafsih, pandang pada sudut sifat tak boleh ada melainkan dia. Arad tak boleh ada arad diri sendiri, melainkan arad mesti ada di jirim. Jirim dia tak perlu arad untuk dia ada. Itu yang dia mengisi ruang, dia ada bertempat dengan bawa diri sendiri. Itu maksudnya. Dia qama bi nafsih, qaim bi nafsih. Cuma qaim bi nafsih dalam bab arad, dalam bab jirim dia ada dengan berdiri sendiri, maksudnya dia ada wujud dia tu, ada dia tu, zat dia tu, diri dia tu yang Allah bagi jadi dia. Dan dia untuk ada tak perlu pada sifat lain untuk mengadakan dia. Dia memang ada dia, diri dia. Macam tu. Macam mana saya nak sebut? Cuba faham tengok saya sebut apa tu. Yang tu yang ulama tujuan sebut ni supaya beza takrif zat Allah Ta'ala dengan zat makhluk. Kalau gunakan zat makhluk, Allah qaim bi nafsi, makhluk qaim billah. Makhluk jirim ni makhluk Allah. Di atas kata kewujudan dia Allah bagi jadi, jirim ni dia takkan boleh qaim bi nafsi, dia mesti qaim billah. Dia hanya ada dengan Allah Ta'ala bagi jadi dia. Itu satu. Tapi kalau dengan kita bahas makhluk tu, dia mesti jirim, dia mesti ada jirim dia. Jirim ni dia qama bi nafsi, maksudnya dia ada diri dia sendiri. Boleh faham saya cakap apa? Bukan maksudnya makhluk ni qadim, bukan. Makhluk qama bi nafsi maksudnya makhluk ni dia ada diri dia. Kalau ni screwdriver, ni zat screwdriver, ni jirim screwdriver. Apa screwdriver? Ni diri screwdriver. Tak tahu main nak baling tak? Baling saja. Nak sebut ni lah jirim. Ni jirim screwdriver, ni mikrofon, ni kitab, ni sejadah, ni meja, ni lantai, ni kipas. Ini kalau kita sebut dengan penamaan dia. Kalau bahan dia, ni besi, ni tembaga, ni kuprum, ni aluminium, ni batu, ni pasir, silika, silikon, silika, ni macam nama kita pula tak pandai nak menyebut. Semua tu jirim. Jadi setiap zat makhluk ni dipanggil jirim. Pasal apa? Jirim dia bertempat. Lagi atas takrif dia tu jirim, dia bawa diri sendiri. Maksudnya dia memang ada zat dia, diri dia, ain dia. Kalau guna bahasa makhluk, molekul dia, zarah dia, unsur-unsur dia. Hatta kalau oksigen, gas sekalipun, dia O2. Tu ada diri O2 tu, diri sendiri dia. Dikatakan bahasa Arab istilah bawa diri sendiri, dia mengisi ruang bertempat ni dipanggil mutahayyiz binafsihi. Dia mutahayyizun, maksudnya dia mengisi ruang, dan dia mutahayyiz binafsih dengan dirinya. Maksudnya diri dia
Diri dia mengisi ruang. Pasal apa diri dia mengisi ruang? Pasal memang Allah Ta'ala buat spesifikasi makhluk dia mesti mengisi ruang. Makhluk mesti occupy space. Jirim mesti mengisi ruang. Mesti mengisi ruang. Cuma kadang-kadang kita tak kerti nak hurai mengisi ruang tu macam mana. Yang tu satu hal, itu bodoh kita. Tapi tetap makhluk, ini pun formula ni ulama kita yang mereka dah perhati awal daripada kita, mereka arif sangat makhluk ni apa. Yang tu yang daripada ulama-ulama kita lah boleh terbit macam-macam ilmu, antaranya ilmu sains, ilmu kimia, ilmu virus, semua asal usul daripada ulama-ulama Islam kita. Pasal apa? Pasal dia terlalu teliti kenal makhluk ni. Pasal nak tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat yang tak sepatutnya, yang tak layak dengan bab ketuhanan. Semua ciri makhluk ni dia kenal satu-satu. Bayang tak? Satu sampai dia boleh buat kesimpulan. Makhluk ni nama jirim. Jirim ni mesti occupy space. Dia mesti yamla'ul faragh, atau istilahnya dia mesti mutahayyiz binafsih. Dia mesti mengisi ruang kadar zat dia dengan diri dia. Boleh kot? Takkan tu tak faham lagi. Jadi makhluk mesti mutahayyiz. Allah subhanallah. Faham tak kita? Pasal apa? Bukan ada misil ke Allah Ta'ala. Kalau kata macam ni, tak ada orang dihurai tak misil lo macam ni. Allah ada muka dia tak serupa muka kita. Muka dengan muka misil lah. Alai. Tangan Allah, tangan kita, tangan kita. Tangan kita tak serupa tangan Allah. Tangan Allah takkan serupa dengan kita. Itu misil lah. Itu misil. Bahkan ulama kita kalau dia faham macam tu, dengar elok-elok. Allah Ta'ala ni memang tak ada misil dengan kita. Hatta bab pertama ke kita, apa dia? Allah wujud dengan kita. Allah wujud, kita wujud. Yang tu pun tak misil. Allah hakiki wujud, Allah zati wujud, Allah hakiki wujud, Allah kidam wujud, Allah baqa wujud, Allah wujud binafsih. Kita asal tak wujud, kita baharu wujud, kita binasa wujud. Kita wujud dengan Allah yang wujud dengan kita. Ada misil. Bahasa wujud tu disebut kita. Kita wujud tak? Kita wujud lah, takkan tak wujud. Cuma wujud kita dengan wujud Allah tak ada misil langsung. Yang tu yang ulama suruh ajar kat kita, walaupun sebut kita ni wujud, kita bukan wujud macam wujud Allah Ta'ala. Bukan wujud kita, wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala, wujud Allah, wujud kita, wujud kita. Tak, jangan jadi bodoh. Allah memang wujud, Allah hakiki wujud, zati wujud, kidam wujud, baqa wujud. Kita asal tak wujud. Allah yang bagi jadi wujud kita. Tu bawa tauhid. Bawa tauhid. Itu kita. Semua makhluk ni Allah yang bagi wujud semua makhluk. Bila wujud makhluk, dia mesti occupy space. Lepas tu kita ada diri kita. Diri kita ni yang tu yang dipanggil mutahayyiz binafsih. Sebenarnya kalau sebut ta'rif, kita bukan mutahayyiz binafsih. Kita mutahayyizun bi iradatillahi iyana. Binafsi bi iradatillahi, dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan perbuatan Allah Ta'ala kepada kita. Tu bahasa panjang kan. Dia tak payah mention macam tu. Cukup dengan kata makhluk ni natijah perbuatan Allah Ta'ala kat kita. Makhluk ni apa? Makhluk ni dia mesti mutahayyiz binafsih. Zat makhluk tu dia mesti mengisi ruang. Ni makhluknya spesifikasi. Makhluk mesti natijah perbuatan Allah Ta'ala. Allah yang buat makhluk macam ni. Tu mesti. Walaupun tak sandar ke Allah Ta'ala. Dia satu disiplin ilmu. Kalau sebut macam tu saja, dia meleret ayat panjang. Tak ke mana lagi bahas. Jadi bagi faham, makhluk ialah makhluk. Tetap tak berubah keadaan makhluk. Mesti hakikat makhluk adalah makhluk. Dan takkan bertukar hakikat makhluk pada hakikat Allah Ta'ala. Takkan bertukar sama sekali. Yang puak-puak yang tak faham ni, macam mana dia faham makhluk, macam tu dia faham Allah Ta'ala. Itu masalah tu. Masalah tu. Dibawa faham makhluk ke faham Allah Ta'ala. Sepatutnya kita macam mana sempurnanya Allah Ta'ala, makhluk takkan duduk tempat sempurna.
Antara sempurna Allah Ta'ala atas kita bicara bab tahayyuz tempat ni, Allah dia yang buat tempat. Allah ada dengan mustahil bertempat, kerana tempat tu pun makhluk Allah. Antara tempat tu arash, makhluk Allah. Jadi kalau arash pun mutahayyiz binafsih. Kursi pun mutahayyiz binafsih. Oksigen pun mutahayyiz binafsih. Itu ta'rif kan? Yang tu yang dibagi terjemah benda yang bertempat dengan dirinya. Maksud dirinya, diri dia ada dan diri dia tu bertempat. Dirinya memang diri dia ada dan diri dia tu bertempat. Hatta oksigen bertempat, hatta ruh bertempat, hatta jin bertempat, hatta malaikat bertempat. Maksudnya dia yamlaul faragh. Dia occupy space. Dia mesti ada duduk kat mana. Hatta dia duduk di space pun ada. Bumi begitu sikit. Dia tak duduk kat bumi, dia duduk dekat space. Faham? Baik, itu jirim. Arad pula apa? Arad itu muhayyiz bi ghairi. Arad ni dia dah nama arad, dia makhluk, tetap dia muhayyiz tapi bi ghairi. Terjemah dia yang ni benda yang bertempat dengan yang lain. Dia bertempat juga pastinya, pasal dia makhluk. Dia pun occupy space, tapi dia bertempat bi ghairi pada lain. Dengan bahasa lain, dia mutahayyiz bil jirmi. Apa ghairihi tu? Lain daripada diri dia. Maksudnya arad ni dia tak ada zat diri dia. Dia satu istilah yang diberi untuk menunjukkan adanya arad. Memang ada, tapi dia takkan boleh ada sendiri. Dia tak binafsihi, tapi dia bil ghair. Ghair tu apa? Dia bil jirim. Mutahayyiz bi ghairihi maksudnya mutahayyiz bi jirmihi. Dia ada dan mengisi ruang dengan jirimnya. Boleh. Bahasa lain arad ni sifat. Jadi sifat tu terjemah dia beri benda bertempat dengan yang lain. Apa benda tu? Benda lain tu iaitu menumpan. Ini kaedah petani dia ajar gini lah, menumpang jirimnya. Dia menumpang tupanan, itu bahasa-bahasa petani tu, tumpang. Dia tumpang tu disebut tupang. Dia je apa tupang gitu. Makhluk ni apa sifat makhluk menumpang di zat makhluk. Yang bahasa lain arad ni apa? Dia mutahayyiz bil jirmi. Dia isi ruang pada jirim. Pasal dia tak wujud dia sendiri. Dia iktibari saja arad ni. Sebenarnya apa kita lihat zat tu pun saya sebut tu lagi panjang. Baik. Itu jirim dah satu hal. Apa lagi istilah nak sebut? Jisim lah. Jisim. Jadi umum jirim ni setiap benda ada yang mengisi ruang dan dia isi ruang dengan diri dia. Diri dia tu isi ruang. Dia ada diri dia. Itu jirim. Arad sifat yang ada di jirim yang dia berdiri di jirim tu. Itu adalah arad. Boleh? Oksigen misalnya membantu pembakaran. Kan sifat dia. Apa benda? Adakah membantu pembakaran tu dia dia benda dia bukan benda. Dia sifat arad yang kita kata dekat
jirim oksigen tu, membantu pembakaran tu, dia tak boleh ada diri dia. Bahkan membantu pembakaran tu ada di jirim oksigen tu. Boleh? Faham? Itu nak bezakan antara jirim dengan arad. Bahasa kalau pakai istilah selalu zat dengan sifat. Zat berdiri sendiri, sifat berdiri di zat. Itu kalau sebut dengan bahasa zat dan sifat. Ni kita guna bahasa jirim, diri sendiri, maksudnya dia ada diri dia. Arad, sifat yang ada di jirim, itu adalah arad. Boleh? Tak boleh naik kelas, kena berhenti bagi dapat itu dulu. Maksudnya apa? Tak faham. Tak faham, nak faham macam mana? Tak naik kelas. Kita cerita naik kereta, dia tak tahu kelas. Kelas tak tahu, bukan. Kelas lah, kelas. Ni kelas, ni balik. Tekan kelas. Dia tak faham kelas. Esok main lain. Mau fikir kelas tu nak tahu. Pergi hadap main elok. Esok main. Tekan kelas. Start. Okay, tekan kelas. Masuk dia. Kena bagi faham kelas tu dulu lah. Kau tak nak buat kereta ke mana? Selagi kita suruh tekan lain. Untuk dia pun tekan lah. Itu kan kelas lah. Itu minyak. Untuk tekan. Itu brake. Sebelah lagi. Tapi yang tu pakai kaki kiri, jangan pakai kaki kanan. Tu kelas. Boleh? Faham kelas? Boleh faham jirim? Boleh? Boleh faham arad? Boleh? Kalau budak-budak saya panggil apa jirim? Jangan faham. Yang tu yang kaedah kita ngaji pondok ni, antaranya muzakarah. Sembang balik. Muzakarah buat alaqah, sembang. Jangan sembang ikan, sembang motor. Surat padan-padan tu dah lah kan. Jangan tak sembang langsung. Sembang mengaji yang sepatutnya hadam tu. Apa dia ni? Jirim apa? Arad apa? Kalau Arab dia. Kalau boleh orang putih sekali. Ambil je mana-mana yang sambil-sambil mengaji tu kan. Nak kaji orang putih saja cirit pula. Susah. Ambil sambil-sambil bahasa tu. Sebut belajarlah occupied space. Saya pun reti mana. Dia boleh lah nak sebut. Sampai orang tu, betul ustaznya sebut occupied tu betul. Occupied space. Betul. Jangan kita cakap orang putih pun tak faham. Melayu memang tak faham, orang putih pun tak faham. Asyasnaim. Benda tu. Apa nama engkau? Asyasnaim. Apa benda kau sebut ni? What is your name? Asyasnaim. Apa benda kau cakap? Okey. Apa nak cerita apa ni? Cerita menyambi-nyambi bahasa Inggeris tu. Okey, tu jirim. Adapun jisim itu, jisim lah. Jisim itu ialah jirim, tapi yang menerima bahagi sekurang-kurangnya dapat kerat 2. Jirim jisim benda sama, cuma jirim di umum. Apa benda ada yang memang diri dia memang ada, yang nanti akan ada sifat di diri dia, yang dia memenuhi ruang, occupied space, tu jirim. Jirim pandang pada sudut, dia occupied space, dia mengisi ruang. Jisim, penamaan jisim adalah berdasarkan kebolehan be divide, boleh dibahagi. Can this thing be divide? Ya. Boleh kata makhluk ni, semua yang makhluk yang bernama jisim ni, atas nama jisim dia mesti be divide. Dia boleh dibahagi. Kalau dia hanya satu, tak boleh divide, tak boleh dibahagi, yang tu bukan jisim. Itu dipanggil jauhar. Itu istilah lagi. Naik kelas lagi. Jadi penamaan jisim, saya sebut saya siap lagi memang dia sebut tu.
Kalau dia tak sebut pun saya sebut siap-siap dah. Pasal memang itu antara istilah-istilah yang dipakai untuk kita hadam, faham. Nak kenal makhluk. Jadi kalau dia ngisi ruang tapi dia tak boleh dibahagi, dia tak boleh be divide, undividable, tak boleh dibahagi, yang tu dipanggil jauhar. Itu istilah Arab tu. Jauhar tu bukan mata pemata. Jauhar dengan takrif kita belajar, dia adalah benda yang ada tapi dia hanya molekul tunggal, zarah tunggal yang tak boleh dibahagi. Tak boleh bahagi, baru nama dia jauhar. Kalau dia bercantum dua, contoh macam saya sebut tadilah, mudah ya, O2 oksigen, H2 hidrogen. Kan kita belajar kimia macam tu. Cuma dia subjek kimia lah, tak bisa dengar lah. Pasal oksigen ni dia, kalau ilmu kimia dia lukis, dia ibarat ni satu zarah, ni satu zarah oksigen, satu zarah oksigen. Untuk jadi satu gas oksigen dia mesti baru jadi satu oksigen. O2 dua jisim. Jisim oksigen. Kalau nak guna bahasa jisim. Kalau O1 berselerak, itu jauhar. Satu-satu tu jauhar. Pandang pada sudut dia occupied space, dia jirim. Yang satu pun jirim, yang bercantum dua pun jirim, ataupun bercantum dengan benda lain, H2O misalnya, air kan, dua hidrogen, satu oksigen. Oksigen ni bercampur dengan gas hidrogen. Hidrogen dibakar, dia akan tidak berlaku proses pembakaran, dia akan bergabung dengan oksigen, H2O, dia akan menghasilkan air. Tak faham, dengar kan. Kita kadang ngaji pondok, ngaji tak pernah lama, ngaji sekolah kebanggaan tinggi, tak faham apa tu. Dengar sikit macam tu. Tujuan nak cerita molekul. Saya boleh cerita ni ketua A, ni tokoh A, tokoh B, tokoh C, boleh habis. Macam tak berpijak di alam nyata je. Saya cerita dalam sains lah. Ilmu ni pun takkan tak tahu langsung. Tak tahu pun tahu lah. Kena tahu, dengar je. Cuba hadam je. Boleh sebenarnya, faham. Kesusah pun. Tujuannya nak kenal apa? Kenal makhluk nanti Allah subhanallah. Bukan macam tu. Satu bila ada orang kata Allah muka, Allah tangan, Allah betih, Allah kelakarnya kau. Ya layak dengannya. Astaghfirullah, subhanallah. Kita kenal makhluk, dia tak kenal makhluk. Bila kita ajar macam ni, kata dia duk ngaji jirim, jisim, apa benda tu tak faham, ngaji falsafah. Bodoh, falsafah tu sains lah. Ni saya ajar ilmu sains lah ni, ilmu kimia lah. Walaupun tak sebut, saya sebut nama kimia ni pakai lari je lah. Ni belajar kimia lah ni. Belajar mengenal molekul-molekul, zarah-zarah kan. Cuma saya belajar dengan bahasa Malaysia. Saya ni bahasa Malaysia lah. Orang putih tu nyambil. Apa saya nak sebut ni? Jisim, nak cerita jisim tadi. Jadi jisim dia setidak-tidaknya mesti boleh bagi dua. Jadi kalau dia satu tak panggil jirim, nama dia jauhar. Jisim dan jauhar adalah jirim. Cuma penamaan jisim dan jauhar dia pandang pada sudut boleh belah bagi atau tak boleh belah bagi. Dia memang ada zat dia, ada zarah dia, ada molekul dia. Kalau boleh dibelah bagi, diasing-asingkan, can be divide. Dia hark. Apa? Dia boleh dipecahkan kan? Boleh dipecahkan. Bila boleh dipecahkan, itu dipanggil jisim. Kalau dia hanya satu, nama dia jauhar. Kedua jisim dan jauhar adalah jirim. Kenapa panggil jirim? Dipanggil jirim pasal pandang pada sudut dia mengisi ruang, dia mutahayyiz bi nafsi, tu jirim. Boleh? Kita ni apa? Kita ni ialah jirim, kita adalah jisim. Satu disebut jisim saghir, ada jisim kabir. Contohlah saya gelak-gelak tu macam bila jisim tawil,
jisim saghir juga kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Jadi asal nak tengok dua pemerhatian tu. Satu, pandang pada sudut, dia mengisi ruang, nama dia jirim. Seterusnya penamaan mengikut dia boleh dibahagi ataupun tidak. Ada jauhar, ada jisim. Itu yang jisim itu ialah jirim yang terima bahagi. Dia be divide, boleh dibahagi. Dividable. Bunyi orang putih sikit lah tu kan. Kadang-kadang orang jauh-jauh tu faham. Dia faham orang putih tu. Yang kita orang putih apa pun tak faham. Dia kata tu. Macam mana pun ambil Melayu kah, ambil putih kah, ambil Arab kah, bagi reti tu cerita apa ni. Sekurang-kurang bahagi itu dapat kerana boleh dibahagi sekurang-kurangnya dapat kerat dua. Kerat kot kerana. Dapat kerat dua. Kerat kot tu. Kan kerana dua. Dapat kerat dua. Cuma kerat tu, kita bahasa kita kerat ni kayu, batu, boleh kerat kan, besi, boleh kerat. Kita cerita ilmu sains, dia bukan saja kerat benda-benda tu. Dah kerat kecil-kecil pun, dia masih terdiri daripada berpuluh-puluh, mungkin beratus, mungkin beribu-ribu molekul. Kerat tu yang sibah, dia dividable, boleh dipisah. Sama ada guna proses ke tak guna proses ke, sama ada perlu alat ke tak perlu alat ke. Ada benda nak divide, nak belah, kena alat kan. Kayu pun ada kayu besar kena geraji. Boleh faham kan? Besi kena gaji, kena patah, kena kerat, kena konyah. Ada benda nak divide macam tu. Ada benda nak divide, dia kena bakar, dia kena letup. Dia tak boleh dengan proses biasa. Dia ada yang lain daripada proses kita. Ada proses kimia, ada proses rendam untuk divide. Tapi setiap yang boleh be divide, nama dia jisim. Ni istilah dalam ilmu. Kalau terjemah bahasa, jisim jasad. Ni jisim saya, jismi. Jisim itu bahasa. Yang ni istilah. Boleh kerat dua. Adapun jirim dengan jauhar itu bersatu keduanya. Baik, dia sebut jirim, jauhar. Jauhar ni apa pula? Jirim dan jauhar itu bersatu keduanya seperti orang dengan manusia. Itu bandingan bahasa je. Dan jirim jisim jirim fardun atau jahar fardun itu ialah jirim yang tak terima bahagi. Jirim, dengar sekali lagi sebut. Jirim, penamaan jirim pandang pada sudut occupied space. Dia isi ruang. Yang dia binafsi, ada diri dia, ada zat dia, ada diri dia, tu jirim. Sifat yang ada di jirim arad. Jirim tu ada yang boleh dibahagi, ada yang memang dia satu punya. Jirim yang boleh dibahagi, jisim. Jirim yang tak boleh dibahagi, dia satu seketui je, tak boleh bahagi dah seketui tu. Sampai tahap tak boleh bahagi, baru nama dia jauhar. Atau istilah, kalau satu jauhar, bahkan untuk taukid makna satu, disebut jauhar fard, jauhar pirit. Fardun tu maksudnya satu. Antara nama Allah Ta'ala Al-Ahadul Fard, Al-Fardus Samad, Al-Fardu, Fardun maksudnya wahidun. Fardun seerti dengan wahid. Jadi jauhar fard maksudnya jauhar satu, molekul satu, satu molekul, satu zarah. Boleh? Satu zat zarah tu dia panggil jauhar fardun firdun. Ada tu guru sebut jauhar firid, jauhar firid.
Ada yang sebut jauhar fard sama. Pasal itu kaedah saya sebut dengan kaedah baris yang berpanjang cerita. Boleh baca belaka. Jauhar firid, jauhar fard sama. Tujuan buh fardu tu untuk menyingkap makna jauhar supaya orang jangan salah sangka jauhar ni benda lain ataupun jauhar ni makna batu permata. Bukan. Sebut jauhar firid, jauhar fard, maksudnya dia ialah jirim yang tak boleh dibelah bagi. Bila jirim tak boleh belah bagi, nama khas dia jauhar. Kalau jirim tu nak guna jirim aja, tak guna jauhar, digunakan jirim fard. Jirim fard, jauhar fard sama. Jirim fird, jauhar fird sama. Boleh. Jauhar adalah jirim. Jirim belum tentu jauhar. Pasal jirim juga adalah jisim. Jisim juga adalah jirim. Jisim juga adalah jirim. Jauhar pun jirim. Boleh? Itu yang dia kata macam orang dan manusia. Ada am khas itu. Setiap jauhar adalah jirim. Setiap jisim adalah jirim. Tapi jirim belum tentu jauhar. Jirim belum tentu jisim. Boleh? Setiap nabi adalah rasul adalah nabi, tapi tak nabi, tak semua nabi adalah rasul. Boleh? Faham? Ada nama am khas. Pasal apa? Dia mesti intibar tamana. Jadi panggil jirim intibar isi ruang. Panggil jisim pasal dia pandang pada sudut dividable. Pandang nama jauhar dia undivided. Tak boleh undividable, tak boleh dibagi. Baru dipanggil jauhar. Qaid jauhar, jauhar fir, jauhar fard. Okey. Dengar dia. Inilah mengaji tak boleh tidur, mengaji tak boleh sembang. Ngaji tak boleh ngantuk, ngaji tak boleh sembang-sembang dengan kawan, ngaji kita tumpu perhatian. Ni ya. Nasihat dia, anak-anak belajarlah ilmu makulat asyarah. Boleh. Ni belajar ilmu makulat ni. Semua belajar ilmu makulat, khas nak pergi belajar makulat tu. Ilmu makulat ni kita belajar dah, cuma kita baru belajar 2 daripada 10. Apa dia? Kita baru belajar jirim dan baru belajar arat. Arat ni ada 9. Jadi kita belajar istilah makulat asyarah ni jirim arat. Jirim 1, arat 9. Ada dipanggil jirim. Ada 9 arat yang kena perhati kat dia. Ada aina, kaifa. Lama-lama tak sebut kelang kabut sikit. Aina, mata, kaifa, idafah, nisbah, ma fa'ala, infa'ala, kam kif, kam kif, kam kif. 10. Boleh pun sebut. Alhamdulillah. Cukup lah. Dah sebut banyak-banyak tu, sehari detail ingat. Kita belajar lah. Pergi ngaji suku. Pasal dia ada ilmu khas. Ilmu makulat ni ilmu apa? Ilmu nak kenal makhluk. Makhluk ni apa ciri? Ini kita kenal makhluk ni. Apa tujuan kenal makhluk? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia? Apa tahu mana? Kenal diri dia, kenal makhlukiyat kita. Kenal keadaan kita makhluk, kita jirim, kita jisim. Dan kita kenal bila makhluk, kita jirim, kita jisim, kita jauhar. Ada yang jauhar, ada arat,
ada kif mata aina, idhafah, nisbah, mafa'ala, infa'ala. Kita kenal sifat-sifat makhluk macam ni inilah aku, dan aku takkan boleh jadi macam ni melainkan Allah lah muassir aku. Aku ni asarullah, aku ni adalah hasil natijah daripada apa Allah buat kat aku. Aku ada jirim, boleh dibelah bagi, ada mata, ada tangan, ada kaki. Aku ni apa, ada bentuk, ada rupa. Aku ni ada warna. Aku ni ada yang gemuk, ada besar, ada kecil, ada bercantum, ada berpisah. Ada apa lagi? Kita ada bentuk, boleh kerat, boleh potong, boleh hirih, boleh ada kaifiat, ada mata, ada kesan, ada perasaan, ada jiwa. Semua ni adalah makhluk Allah subhanallah. Itu tujuan tu ngaji ilmu Quran Asyarah tu. Ulama pun dia tak akan bahas ilmu melainkan ada matlamat dan tujuan dia. Lagi kenal makhluk, lagi kenal Allah Ta'ala, dan boleh tanzihkan Allah Ta'ala bukan macam ni. Subhanallah. Punca jadi Wahabi tu, yang sesat barat tu, siapa? Saya tak kenal makhluk. Bila kenal makhluk, bila cerita sebut makhluk, kata dia ngaji falsafah. Bodoh tu. Bahasa lain, ngaji falsafah ni ngaji sains. Kenapa dia tak pergi kutuk ngaji sekolah kebangsaan? Ngaji sekolah kebangsaan ni ngaji falsafah. Ngaji falsafah kebangsaan, ngaji falsafah kenegaraan, ngaji falsafah pendidikan, ngaji falsafah kan falsafah. Ngaji falsafah matematik, penduaan, kuadratik, tak kuadratik, ni pemfaktoran, ni apa, semua falsafah lah tu. Falsafah kiraan, falsafah pecahan, falsafah penduaan, gandaan, punca ganda dua, apa lagi, banyak nak sebut lagi, pemfaktoran, semua falsafah tu. Kalau ambil PhD tu doktor falsafah, dia PhD, dia pun belajar falsafah. Putih ayat tu memang kena segak best. Dia pun PhD, dia pun doktor falsafah, dia kutuk kita ngaji falsafah. Ya aku kali bengap tu. Untuk PhD tu doktor apa? Doktor bedah, bukan doktor bedah, doktor falsafah tu, falsafah tu bengap sungguh. Kita ngaji tauhid, dia kata ngaji falsafah, bodoh sungguh. Untuk dia kata ni falsafah Yunani, kepelotak engkau. Engkau PhD tu falsafah Yunani lah kalau itu. Geram saya buah kepala otak itu tu dia bagi nasihat, belajarlah makulat asyarah. Dan jikalau ceroca oleh puak musyabihah dan lainnya sekalipun, cerca lah tu, sekalipun mencerca oleh puak-puak musyabihah dan lain-lainnya sekalipun puak Wahabi bahasa mudah itu, dia kutuk kita apalah ngaji falsafah. Ayat tu boleh pakai lain kali. Kalau dia kata falsafah, ada PhD tak? Ada PhD tak? Ada. Bukan PhD tu falsafah kah? Bodoh. Bodoh sikit belakang. Tapi bukan lah, orang lain lah. Lagi maju pula tak mahu mengaji lah. PhD tu falsafah lah, bodoh. Bodoh dia tu. Dia duduk falsafah dia pun ambil falsafah. Kadang-kadang disebut Islam ni satu agama universal. Falsafah lah tu. Islam ni dengar cakap Islam ni macam bagus, tapi hurai masuk parit. Marilah kita pulang kepada bicara segala zahir ayat. Cukup. Yang tu apa? Bagi kenal sekali lalu je apa yang dia panggil jirim, arad, itu asal. Lepas tu pandang pada sudut boleh bagi tak boleh bagi. Ada istilah jauhar, jisim. Cukup. 5 istilah tu padan sebenarnya. Tapi nak detail lagi faham, lagi cerah. Itulah. Kita ada lampu suluh satu. Contoh kan, padan lah. Ada lampu jalan lagi, spotlight lagi. Bawa kereta, pasang spotlight lagi. Wow. Lagi cerah sikit, lagi clear jalan tak? Babi duduk depan pun tak heran tau. Babi berhenti.
Ini bawa lampu, langgar. Rupanya bertepuh babi. Tak cerah lagi. Saja usik-usik itu sikit. Itu tepuh babi. Ini babi tepuh kita. Tepuh babi lawak langgar kita. Dia tak nampak kita. Itu saja lawak bodoh itu. Covid tu jisim lah. Masa dia binatang kan. Kan rupa macam cucur bawang tu kan. Rupa macam cucur bawang. Jadi maksudnya dia ada badan, dia ada body, dia ada pernafasan, dia ada jantung dia. Dia hidup kan. Benda hidup. Bila benda hidup, dia jisim. Bahkan kalau dia haiwan, virus haiwan. Cuma atas nama istilah ilmu sains dia panggil mikroorganisme. Dia mikro. Dia benda kecil. Dia mesti ada makan, minum dia mesti ada. Agak dia minum sirap dia. Dia hidup mesti dekat stem cell, misalnya dekat sel. Jadi kalau sel binatang dia hidup. Kalau sel haiwan dia tak hidup. Jadi dia makan binatang lah kalau itu. Dia makan haiwan. Dia sel haiwan. Jadi dia pun cuma dia dalam mikrob. Orang tak panggil lah carnivore, herbivore, omnivore kat dia. Dia mikrob lah. Dia ada dunia dia lah. Kita bubuh pula nanti dia orang pun tak pernah dengar tu. Mikroorganisme apa ada carnivore. Dia predator. Kan orang jadi rosak, predator lah. Dia bahamnya habis semua rosak. Baham, predator lah tu. Dia parasit, bukan epifit. Tak faham sudah. Waktu istilah-istilah tu lah. Atas tanya tu, dia jisim lah. Bahkan dia haiwan saghir. Maksudnya dia bukan saja jisim, tapi dia menyawa dan dia boleh bergerak dan dia ada iradah. Maksudnya dia ada ikhtiar. Macam mana lembu kambing, cuma lembu kambing cara lembu kambing. Kalau virus cara lembu virus lah. Kalau COVID-19 H1N1. Apa lagi tu? AIDS virus AIDS. AIDS virus tak? Virus AIDS. Virus AIDS pula. T apa? JE. Japanese hepatitis apa tu? Tu satu jenis virus lagi. Macam-macam jenis mikrob. Macam-macam. Corona ni pun salah satu. Sebelum ni pun ada corona. Ni corona 19. Ada corona nanti 21 punya. Dia pun nak cerita siap-siap lah. Maksudnya ini virus bukan virus biasa. Dia virus yang be created by human beings. Di-create. Boleh jadi tak ada apa-apa pun. Dia tipu je kita. Macam apa? Benda tak nampak. Waktu dia kata ni penyakit. Lepas tu ada yang tak ada simptom. Simptom ni adalah tak ada simptom. Tak ada simptom, itulah simptom. Maksudnya kena COVID. Tapi kena masuk juga pasal test positif. Alat test tu pun betul ke alat test macam ni boleh tahu kuman tak kuman? Macam meragukan aja. Tu yang lain kali cuma ambil kat aiskrim test tak? Swab kat aiskrim test. Aiskrim pun ada COVID-19. Kita kuarantin aiskrim. Sikitlah saya sebut itu. Ni pasal isu kau banyak angka, kau banyak ni. Bila banyak sembuh pun banyak je. Jadi maksudnya bukan penyakit teruk lah. Kalau kes banyak mati, yang kena tu semua mati banyak. Ini baru wabak gila babi punya. Kalau sembuh banyak, ada hari sembuh lagi banyak daripada kes. Tambah kes banyak ni. Bila kes nak jadi kurang apa maksudnya? Kes akan kurang, sembuh banyak. Tak payah pakai vaksin. Maksudnya memanglah dia memang tak perlu pakai vaksin pun. Dah sembuh apa ramai. Jadi kalau saya kata tak usah susah hati ya. Kalau kena COVID pun tak usah susah hati lah. Bahkan senangnya dalam hati boleh lepak 7-8 hari. Tidur makan, duduk sendiri, tapi boleh berkomunikasi. Kita reka lah lagu, payah. Tapi tak ada lah saja nak buat lirik itu. Nyambil je tu. 7 hari lah balik rumah, discharge lah pergi hospital. Sembuh sepenuhnya. Orang lain kena kuarantin 14 hari. Aku sembuh sepenuhnya.
Kena buat lagu kot tu. Siapa pandai pergi rekod pergi buat lagu tengok terbakar dia mai. Balik pulang nanti bicara bab masalah zahir ayat mutasyabihat. Itulah. Bila faham tu baru nanti nampak apa masalah kat Wahabi. Kalau tak faham jisim tu tak faham lah munjasimah tu kan. Munjasimah tu. Tak faham apa dia musyabihah tu apa dia. Kalau faham tu kita dengar Allah pelik dengan orang ni. Tak faham. Kita nak bagi faham jisim dia tak mau faham. Pasal dia cara dia daripada dia tak kenal kaedah nak faham. Lupa nantilah panjang lagi sebut tu. InsyaAllah sambung malam ni ya. Ada soal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwartal arda binur syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك